Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita tulisan dari M Daily. Apa sudah jadi PKR Negeri Sembilan? Adakah ini sekadar tindakan seorang pemimpin tempatan yang kecewa? Atau adakah ia petanda wujudnya masalah yang lebih besar dalam PKR Negeri Sembilan? Dan mampukah perkembangan ini memberi kesan kepada keputusan pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan yang semakin hampir? Baru-baru ini, Timbalan Ketua PKR Kuala Pilah, Rusli Mohammad Sharif, mengumumkan peletakan jawatan daripada Parti Keadilan Rakyat atau PKR, berkuat kuasa serta-merta. Apa yang menjadikan berita ini lebih menarik perhatian? Rusli bukanlah ahli biasa. Beliau mendakwa telah bersama perjuangan PKR selama hampir 28 tahun. Sejak era awal gerakan reformasi. Dalam sidang medianya, beliau menjelaskan bahawa beliau sudah hilang keyakinan terhadap hala tuju kepimpinan parti. Menurut beliau, PKR hari ini tidak lagi bergerak berasaskan semangat reformasi yang menjadi asas perjuangan parti suatu ketika dahulu. Beliau juga mendakwa, prinsip tadbir urus yang baik semakin terhakis. Manakala pengurusan parti di peringkat cabang pula tidak lagi berjalan dengan berkesan. Rusli turut menyatakan bahawa kepimpinan di peringkat negeri dan pusat gagal membawa perubahan yang diharapkan. Atas sebab itu, katanya, beliau mengambil keputusan meninggalkan parti atas kerelaan sendiri, tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Namun, bahagian yang paling mengejutkan bukan sekadar peletakan jawatan itu. Sebaliknya, Rusli turut mengesahkan bahawa beliau akan memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional di Kuala Pilah dalam pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan. Di sinilah persoalan politik mula timbul. Mengapa seorang pemimpin yang begitu lama bersama PKR akhirnya memilih untuk menyokong parti lawan? Adakah ini hanya keputusan peribadi? Atau adakah terdapat rasa tidak puas hati yang lebih meluas dalam kalangan akar umbi? Kita perlu melihat isu ini secara seimbang. Dalam mana-mana parti politik, perletakan jawatan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Setiap parti, sama ada kerajaan mahupun pembangkang, pernah berdepan ahli yang keluar parti kerana perbezaan pendapat, perebutan jawatan, atau rasa kecewa terhadap kepimpinan. PKR sendiri sepanjang sejarahnya pernah kehilangan beberapa tokoh besar. Namun, apa yang membezakan kes Rusli ialah masa pengumuman ini dibuat. Pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan kini berada di penghujung kempen. Pada waktu sebegini, setiap berita mampu mempengaruhi persepsi pengundi. Terutamanya pengundi atas pagar yang masih membuat pertimbangan pada saat-saat akhir. Walaupun seorang pemimpin tempatan mungkin tidak menentukan keseluruhan keputusan pilihan raya, namun, pengaruh beliau dalam kalangan penyokong setempat tidak boleh dipandang ringan. Lebih-lebih lagi jika beliau telah lama membina rangkaian bersama jentera akar umbi. Persoalan seterusnya ialah, sejauh mana tindakan Rusli akan memberi kesan kepada PKR? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kesan yang berlaku hanyalah kecil. PKR mungkin masih mempunyai jentera yang kukuh di kawasan tersebut. Penyokong tegar parti juga lazimnya akan terus mengundi lambang parti walaupun berlaku pertukaran pemimpin. Dalam keadaan ini, kesan peletakan jawatan mungkin hanya bersifat sementara. Kemungkinan kedua, ia menjadi petunjuk bahawa terdapat rasa tidak puas hati yang lebih besar di peringkat akar umbi. Jika benar ada lebih ramai pemimpin tempatan yang berkongsi pandangan sama tetapi memilih untuk berdiam diri, maka isu ini boleh menjadi cabaran kepada PKR. Namun setakat ini, tiada bukti yang menunjukkan berlaku gelombang keluar parti secara besar-besaran di Negeri Sembilan. Jadi, adalah terlalu awal untuk membuat kesimpulan bahawa PKR sedang berdepan krisis besar hanya berdasarkan satu kes ini. Pada masa sama, Barisan Nasional tentunya berharap sokongan Rusli dapat membantu calon mereka di Kuala Pilah. Walaupun sukar untuk mengukur jumlah undi yang boleh dibawa oleh seorang pemimpin tempatan, sokongan terbuka seperti ini tetap mempunyai nilai politik. Ia boleh digunakan sebagai mesej bahawa terdapat individu daripada parti lawan yang kini menyokong mereka. Bagi PKR pula, cabaran mereka ialah meyakinkan pengundi bahawa parti masih bersatu, masih fokus kepada kempen, dan masih mendapat sokongan majoriti ahli. Dalam politik, persepsi kadangkala sama penting dengan realiti. Sebab itu,
Cara parti menguruskan isu seperti ini sangat penting. Jika dijawab dengan tenang dan profesional, isu mungkin cepat reda. Tetapi jika berlaku saling menyalahkan atau membuka lebih banyak konflik dalaman, persepsi negatif boleh terus berkembang. Akhirnya, penentu sebenar tetap berada di tangan rakyat. Pengundi akan menilai bukan sahaja siapa yang keluar parti, tetapi juga siapa yang menawarkan dasar terbaik, siapa yang mempunyai calon paling diyakini, dan siapa yang mampu menyelesaikan masalah rakyat selepas pilihan raya nanti. Jadi, apa sudah jadi PKR Negeri Sembilan? Jawapannya mungkin hanya akan diketahui selepas keputusan pilihan raya negeri diumumkan. Jika PKR masih mampu mempertahankan sokongan mereka, isu ini mungkin dianggap sekadar episod biasa dalam politik. Tetapi jika prestasi parti merosot dengan ketara, sudah tentu peletakan jawatan seperti ini akan dilihat sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada keputusan tersebut. Apapun, demokrasi sentiasa memberi ruang kepada setiap individu untuk membuat pilihan politik masing-masing. Yang penting, biarlah persaingan berlangsung secara matang, berhemah, dan akhirnya rakyat yang menentukan hala tuju negeri melalui peti undi. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.